Derhaka Cinta Jebat bermula 3 Januari, Viduri, TV1. Ya. Tapi kan dah tengok, menangis-nangis katanya. Oh, dia bukan lagi nangis, Ridwan. Dia panas. Yeah. Kat dalam ni dia berapi-rapi. Lepas tu bila tahu pula hari ni kita nak menemu ramah pula jebat ni, kita rasa Adakah macam... yang menyebabkan awak menangis itu adalah hero-nya ataupun siapa? Heroin atau hero apa? Hero tu yang kita panas tu. Okeylah. Hari ni di studio kita nak bercakap mengenai Slot Viduri, satu drama baru daripada RTM, Derhaka Cinta Jebat, setiap pukul 6 petang bermula daripada 3 Januari yang lepas. Di studio bersama dengan kita ialah Azli Khairi, pelakon utamanya. Wahai Jebat, kenapa macam tu Jebat? Allah, kejamnya Jebat. Jangan salah faham. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Derhaka Cinta Jebat, naskah yang berat. Macam mana kita nak portraykan dalam skrin pun satu benda yang berat dan banyak juga cabaran. Sebab tu title memainkan peranan yang penting. Kalau kita tahu jebat derhaka itu sinonim. Tapi kita nak ulah benda tu jadi Derhaka Cinta Jebat, satu cabaran lah. Jadi yang telah pun menonton, terima kasih. Terima kasih kerana memberi sokongan terhadap Derhaka Cinta Jebat. Terima kasih kerana memberi sokongan untuk Azli dan industri. Kalau kita bercakap tentang Derhaka Cinta Jebat, apa yang kita akan terbayang? Adakah jebat tu derhaka ataupun cinta jebat ni yang derhaka? Sebab dia banyak orang cakap bermain di fikiran setiap orang yang mendengar title. Jadi saya tak faham cinta jebat tu kat mana. Kat mana cintanya? Sebab kalau kita bagi tengok perempuan tu, marah, emosi. Jangan marah, sabar. Mewakili rakyat Malaysia yang nak melihat drama Derhaka Cinta Jebat. Yalah, kalau kita boleh tengok tadi di klip tu kan, makan pun macam tu. Baik jangan suap. Tenang. Betul-betul. Jadi kita tak nampak kat mana cinta jebat. Ada ke tidak sebenarnya cinta tu? Sebab tu Azri cakap tadi, dia title tu mainkan peranan yang penting sebab kita tak nak bagi benda tu terus kalau kita dengar je Derhaka Cinta Jebat tu, okey, terus kita akan terfikir apa yang derhakanya, apa yang cintanya. Tapi orang tahu jebat is jebat lah. Tapi nak olahkan benda tu jadi dia biasalah selalu macam bila kita terlalu bencikan seseorang, tentu kita akan ada rasa sayang. Jadi bila Derhaka Cinta Jebat tu macam mana jebat tu derhaka terhadap cinta dia sendiri. Kita susah nak tiba sebab macam mana daripada derhaka tu nak jadi cinta tu. Betul, itu sebenarnya. Tak nampak. Apa itu Derhaka Cinta Jebat. Tapi apa pun sebenarnya kita nak jemput jugalah mangsa keadaan yang menyebabkan seluruh rakyat Malaysia menangis ketika ini. Datin Elvina Muhammad. Assalamualaikum. Ya Allah, kesiannya Datin. Kalau kita tengok drama ni, kita nak tanya dulu mukadimahnya. Selepas menerima skrip untuk Derhaka Cinta Jebat, apa perasaan, macam mana nak melakonkan watak tersebut? Okey, bila kita dengar tajuk macam wow, Derhaka Cinta Jebat, tajuk dia pun dah menarik kan. So, El bukan setakat baca skrip je, baca novel dia juga. Sebab rasa nak tahu apa sebenarnya Jebat buat ni sampai Derhaka Cinta Jebat. So, bila baca macam okey, ini salah satu watak yang sangat berat, yang memerlukan banyak kesabaran, yang didera oleh suami dan mak mentua. Tapi dia menarik sebab lepas dia derhaka dengan cinta dia sendiri, dia try untuk nak menagih balik cinta tu. Menagih balik cinta tu. So dia ada dua. First, Aisyah yang nak ambil hati dia. The second block, dia pula yang macam try untuk nak winkan hati Aisyah balik. Sepanjang 26 episod. Okey, bagaimana dari proses penggambaran dan juga paling klise soalan adalah penghayatan watak, dan setiap watak yang diberikan itu berbeza. Betul. Anda tidak boleh membawakan Azli Khairi, kan? Anda boleh membawa. Adakah itu watak nak bukan kan? Episod bukan satu drama yang pendek. Betul. Macam mana? Samalah, macam contohlah, kadang-kadang kita sebagai seorang pelakon, kadang kita ada on and off. Maksudnya adalah on and off dari segi karakter. Tapi
apa yang banyak membantu di sini adalah segi penghayatan daripada segi director sendiri. Jadi kadang-kadang bila yalah kita dekat dalam set penggambaran, kadang-kadang kita adalah kita punya hua-hua kita ada juga, kadang-kadang ada part kita yang serius. Kadang bila kita lose sikit, director akan bagi tahu itu Azli Khairi bukan Jebat. Jadi kita akan in balik. Okey, kadang L sendiri pun itu Azli Khairi bukan Jebat. So benda tu akan still remind kita sama-sama tau. Tapi yang senangnya sebab kita orang dah ada chemistry, because kita orang dah pernah bekerja sama sebelum ni. Jadi untuk penghayatan watak sebagai macam pasangan suami isteri tu, kita dah ada chemistry tu. Benda tu jadi senang. Tak adalah macam susah sangat untuk kita nak in character tu. Tapi ada satu scene tu tak silap yang I tak boleh nangis, tak boleh stop nangis because of kena marah betul-betul. Kena marah betul-betul macam okey. So itu dah ni sangat dia kira macam dah terlalu mendalam lah perasaan dia bila penghayatan yang dibantu oleh dengan director. Kadang environment pun membantu. Jadi bila set tu dalam keadaan yang suram dan bila dia part yang nak kena marah, and then kita marah dia betul-betul, jadi sampai dia sendiri jadi terkedu sampai menangis dan tak boleh nak berhenti. Tapi mungkin ada yang boleh nampak kot dalam cerita tu. Apa di antara elemen-elemen yang membezakan drama Derhaka Cinta Jebat ini dengan drama-drama yang lain? Adakah pengakhirannya boleh dijangka atau tidak terjangka? Bagaimana? Rasanya tak terjangka. Tidak terjangka. Tidak jangkau akal. Mungkin boleh dijangka, mungkin tidak boleh dijangka. Okey, kalau nak cakap drama tentang cinta ni terlalu klise. Betul. Kita drama Melayu dah banyak sangat tentang cinta and cinta kan. Tetapi mungkin jalan cerita dia yang berbeza. Kerana kalau kita bagi pengakhiran yang sedih pun takut habis semua TV-TV kat rumah semua orang lingkup kan. Bagi pengakhiran yang sebab yalah kita faham kalau Malaysia filem misteri pun kita tahu kalau macam daripada dulu pun kalau pengakhiran sebuah cerita tu katalah hero dia mati, orang bakar panggung. Malaysia tak boleh plot twist sikit ya. Mungkin ada. So, mungkin ada. Nak tahu kena tengoklah. Tengoklah. Mungkin ada. Kita tengok dulu sikit. Kita tengok sikit. Okey, silakan. Boleh. Tapi awak kena janji satu perkara. Okey, tak kisah. Asalkan aku dapat kahwin dengan Inara. Kau cakap je, kau nak berapa? 50,000? 100,000? Aku boleh bagi. Saya nak awak lepaskan saya. Oh, sikit sahaja. Yelah, Apa nak tengok nanti kena tunggu nanti pukul 6 nanti baru tengok. kena tunggu pukul 6. Saya dah memang dah tengok lah drama ni sebab tu dia emosi lah. Dia tengok je really kan. Tapi ialah untuk menghayati sesuatu watak macam Datin sendiri. Inspirasi itu datang daripada mana untuk menghayati watak seperti ini? Sebab kalau kita tengok pewatakan dan juga dari segi kehidupan yang sebenar, rumah tangganya gembira, tak adalah macam Kanan kan. Okey, sebab si Anju baik kena hari ni. sebab alhamdulillah dah banyak dapat watak-watak yang sebegini sebelum ni. So untuk nak bawa satu watak yang macam sedih, yang selalu kiranya tak anaya lah, watak yang perempuan tak anaya kan, ada selalu sangat. Tapi bila that's why selalu kalau nak baca kalau ada diadaptasi novel, I akan baca novel juga untuk lebih macam nak menghayati and lebih mendalami lah. Sebab kita nak sajikan kepada penonton of course lah sesuatu yang best kan. Then you have to lah. Bekerja dengan pengarah, banyak pengarah dia berbeza. Sentuhan dia, garapan dia. Jadi apa cabaran anda bekerja dengan pengarah yang mengarah selama 26 episod ini? Ijam. Asli dulu. Ijam. Maka kalau nak bercakap pasal daripada segi pengarahan pada Azli, sebenarnya pengarahan yang diberikan oleh Ijam sebenarnya senang difahami. Arahan yang dibagi senang untuk kita lakonkan. Dan dari segi penghayatan pun sebenarnya kita sebagai pelakon pun kadang-kadang kita tak perlu
satu arahan yang okey, engkau kena buat A, engkau pergi B, lepas tu engkau kena pergi C, engkau kena pergi D. Tak. Sebab dia bagi kebebasan kepada Dia bagi kita kebebasan untuk kepada pelakon. untuk nak melakukan sesuatu tu, bukan macam you kena buat ni, kena buat ni, tak. And kita selalu before start the scene kita akan ada discuss dulu scene kita macam ni, so apa yang you nak buat, macam tu. So he's a very easy to work with lah. Dia senang Dan untuk dia bersama. pada Azli sendiri dia okey, korang buat. Okey, apa yang aku akan tambah, dia cakap. Dia macam bagi kebebasan lah. Bukan kebebasan tu sampai kita hilang fokus, tak. Maknanya arahan yang dibagi tu senang kita tangkap dan dalam bentuk yang ada komedi, tapi kita nak kena sampaikan dalam bentuk yang serius, tapi dia bagi penghayatan tu daripada segi komedi. Jadi mungkin senang kita nak ingat, mungkin senang kita nak faham. Macam itulah pengarahan Billy Jam. The teams pula bagaimana? Actually sebenarnya it's about teamwork jugalah. Kalau satu team yang bagus, semua environment kita bagus, kita bagi dia bagus. Bukannya sebab kita hanya di hadapan saja yang bagus, orang belakang tabir pun kena yang bagus juga. So banyak membantu jugalah yang di belakang tabir tu. Kalau positif lah, semua positif. Kalau tak, kita macam nak pergi shoot pun rasa macam tak best sebab team tak best, tak ada mood kan. Yang ni director, semualah the whole team and cast semua okey, semua best. Sebut pasal cast tu. Mana pula? Siapa mereka dan bagaimana anda bekerjasama dengan mereka? Sebenarnya dalam Derhaka Cinta Jebat, dia punya cabaran utama adalah nak mendapatkan tuah. Sebab kita dalam penggambaran Tuah Iskandar nama dalam. Ya, Tuah Iskandar. Jebat Iskandar. Jebat Zulkarnain, Tuah Iskandar. Jadi bila nak dapatkan watak Tuah Iskandar tu satu cabaran sebab kita orang dah shoot dah lama. Maknanya dah almost sebulan lebih. Tapi kami masih tak dapat lagi siapakah yang jadi Tuah. Maksudnya scene Tuah belum di-shoot selepas sebulan roll. We have to imagine yang macam Tuah yang macam ni. Tapi tak tahu lagi siapa Tuah ni. So kita tak nak bayangkan. Iqmal Amri. Okey. Datang baru. Jadi bila kita dapat tahu Tuah satu karakter yang sebenarnya Tuah dengan Jebat ni dia ada kontra, dia ada yang senang cakap perbezaan yang panas baran. Perbezaan antara Tuah dengan Jebat ni memang sangat berbeza lah. Jadi bila kita nak jumpa dengan pelakon sebenar dengan Azli sendiri, jadi kita orang masing-masing macam mana? Masing-masing tengah imagine kalau Azli buat satu scene yang menampakkan Azli ni terlalu over, takut Tuah nanti dia akan jadi melo. Sebab tu kita kena sebab itulah bantuan pengarah sendiri. Okey, tak apa. Betul. Kita kena buat macam ni. Jadi untuk dapatkan kesesuaian satu cabaran watak itu sudah ada. Watak sudah ada, tapi kita tak tahu fizikalnya siapa. Jadi bila kita tak tahu fizikal siapa, kita susah nak imagine dia macam mana karakter dia, how dia nak bawa karakter tu macam mana kan. So itu salah satu cabaran jugalah. Penggambaran bermula sejak bila? Awal 2019. Maknanya kita sambung Kita sambung because kita break because of PKP. MCO masa first kita break almost sebulan. Dan kita masuk balik, so bila dah long break and then you kena masuk set balik, itu salah satu cabaran kita lah. Kita dah lupa dah karakter yang mana tu lagi. Kata lupa konti ke lupa karakter, kadang nama watak pun lupa. Sebab Jebat benda tu dah fix. Betul. Jadi apa sebenarnya harapan dan juga pengajaran yang boleh orang lihat daripada drama Derhaka Cinta Jebat ini? Banyak cabaran dia, banyak cabaran dan banyak pengajaran yang kita boleh ambil dari Derhaka Cinta Jebatnya. Salah satunya macam jangan terlalu jump into conclusion. Macam you tak tahu the whole story tapi dah judge orang tu macam apa yang Jebat buat. So last dia sendiri yang merana, dia sendiri yang merana disebabkan ego dia terperangkap dengan Derhaka dia, dengan ego dia sendiri. Ego macam mana ni? Saya nak tahu ini, saya tak tahan. Nak baca tak nak, tak tengok juga drama ni. Pengajaran lah, jangan jadi seorang yang ego and kena macam jangan terlampau cepat judge. Bila dia judge someone tu and then tiba-tiba dia pula dah terjatuh hati dengan Aisyah. Betul lah apa yang Datin El cakap tadi. Dia macam kita kena dengar daripada, bukan kata dua belah pihak, kita kena dengar sebenarnya daripada semua pihak. Kita boleh buat satu keputusan. Jadi kalau kita mendengar daripada satu side je, benda tu tak adil lah.
Maknanya tak adil kalau kita nak buat satu keputusan. Sebab apa? Kesian pada orang yang dianiaya. Macam dalam cerita ni memang totally Aisyah ni memang yang teraniaya lah. Jadi sebabkan Jebat ni mendengar, dia tak mendengar pun sebenarnya. Jebat ni dia tak mendengar, tapi dia dapat tahu saja. Jadi sebab dia ceritakan pasal kekeluargaan. Jadi Jebat ni terlalu orang cakap bersifat kekeluargaan. Jadi dia nak protect keluarga dia, the whole keluarga dia, termasuk dengan tuah sendiri. Jadi dia jadikan Aisyah ni sebagai mangsa. Betul. Tapi yang bestnya sebab dia macam daripada awal dia panas panaran, tiba-tiba ada one part tu dia try nak jadi sweet dengan wife dia balik. So benda tu yang macam yang ni sikit lah macam macam mana boleh jadi seorang yang panas panaran tiba-tiba nak jadi sweet ni macam nak dia nak sweet tapi dia still ada ego dia lagi. Betul. Sekali lagi wawarkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia untuk saksikan drama Derhaka Cinta Jebat. Okey, kepada anda di luar sana, jangan lupa untuk saksikan Derhaka Cinta Jebat. Bermula daripada 3 hari bulan itu, selama 26 episod, jam 6 petang. Setiap hari Isnin hingga Khamis. Betul. Jadi dekat sana anda boleh lihat dan saksikan lakonan. Kalau nak sebut memang klise lah, lakonan kami lain daripada yang lain, tapi sebenarnya memang lain lah. Sebab Jalan cerita dia. yang berbeza, watak yang berbeza, cuma orang yang sama. Jadi kalau anda semua nak lihat kelainan dari segi lakonan, dari segi perangai ataupun kelakuan kami di dalam tu adalah memang Sangat berbeza lah. sangat berbeza. Di mana Jebat Azli Khairi nak jadi Jebat, dan daripada Datin Elvira nak jadi Aisyah. Itu sangat berbeza. Anda kena tonton Derhaka Cinta Jebat. Terima kasih Datin Elvina Muhammad dan juga Azli Khairi pelakon Derhaka Cinta Jebat. Baiklah, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini.